berkaitan dengan berkaitan dengan Kesultanan Melaka, kita telah mempelajari tentang Melaka, iaitu kita telah belajar tentang pengasasan Kesultanan Melayu Melaka dan juga kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita baru lihat kepada faktor kegemilangan. Okay, so kita dah lihat tentang ini, cuma kita nak masuk bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian bahagian tentang penyebaran Islam. Okay, kalau tak betul, okay, sila maklumkan kepada cikgu. Tapi saya ingat cikgu, kita nak sambung tentang pusat penyebaran Islam, Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Alright. So hari ni kita nak lihat tentang pusat penyebaran Islam. Okey. Kalau kejap lagi kalau korang rasa mengantuk ke, bagi tahu okey. Sebab kelas kita lewat sikit kan. Jadi kalau mengantuk bagi tahu. Ya. Baik. Kita lihat, okey, pusat penyebaran agama Islam. Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Di mana kalau kita lihat di alam Melayu, Samudra Pasai dan juga Perlak telah menerima pengaruh Islam sebelum pengaruh Islam sebelum kemunculan Kesultanan Melaka lagi. Jadi pengislaman pemerintah ini menyebabkan pengislaman pemerintah Highland ini menyebabkan Kesultanan Melaka muncul muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang unggul di alam Melayu pada abad ke-15. Dan kita lihat inilah dia kawasan pengaruh Islam daripada Patani bawa ke Aceh, Samudra Pasai, Perlak, Rokan, Indragiri, Palembang, Banten, Demak, Bali, Lombok dan seterusnya sampai ke Mindanao. Ini semua adalah kawasan pengaruh Islam di alam Melayu pada waktu itu ya. Dan bagaimana Islam boleh tersebar ni? Kita nak bincangkan tu, iaitu cara-cara penyebaran agama Islam. Okey, kita lihat ada berapa ni? Ada 1, ada 2, pengislaman pemerintah, perkahwinan, peranan ulama dan mubalik, 3, kemudian perdagangan dan juga perluasan kuasa. So kita lihat satu-satu. Baik, dalam pengislaman pemerintah, apabila Sultan Iskandar Shah memeluk Islam pada tahun 1414. Ini diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelatanya. Baik, satu soalan. Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu, siapakah nama Sultan Iskandar Shah sebelum dia peluk Islam? Sebelum dia peluk Islam, siapakah nama Sultan Iskandar Shah ni? Anyone? Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Cepat. Tahu ke tak tahu? Siapakah nama Sultan Iskandar Shah sebelum dia peluk Islam? Baik, untuk pengetahuan kamu sebenarnya Sultan Iskandar Shah sebelum Alex mana pula Adlan? Baik, nama sebenar dia sebelum Sultan Iskandar Shah ni, nama sebenar dia adalah Parameswara. Sebenarnya Parameswara yang membuka Melaka tu, dia juga telah memeluk Islam dan dia mengguna nama Sultan Iskandar Shah. Kenalkan Parameswara, dialah yang pengasas Melaka. Jadi pada waktu dia lah agama Islam dijadikan agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Baik, agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Parameswara lelaki lah. Harus diingat raja-raja alam Melayu belum pernah lagi perempuan. Raja-raja alam Melayu hampir kesemuanya lelaki. Lelaki. So, adakah perempuan tidak boleh jadi raja? Perempuan sebenarnya bukan tak boleh jadi raja. Cukuplah perempuan menjadi raja di hati lelaki. Cia. Okey, baik, seterusnya. Sudahlah Adlan. Baik. Parameswara sudah. Okey. Baik. Kita lihat kemudian dari sudut cara penyebaran agama Islam seterusnya, iaitu perkahwinan.
Sultan Mansur, puteri ni anak anak perempuan Sultan Mansur Shah berkahwin dengan putera Raja Siak. Jadi Islam telah berkembang ke Siak. Okey, Siak tu di Indonesia sana. Kemudian yang ketiga, peranan ulama dan mubalik. Okey, ulama dan mubalik. Mubalik ni maknanya pendakwah-pendakwah dihantar oleh pemerintah Melaka ke seluruh kawasan pengaruhnya. So, ajaran tasawuf dan sufi dikembangkan melalui ulama dari Timur Tengah dan India. Antaranya termasuklah Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Ajaran tasawuf ni sebenarnya adalah ajaran yang kita kata ajaran yang memahami, memahami, menghayati, betul-betul menghayati apa itu ibadah-ibadah dalam Islam. Dan sufi ni adalah menjadikan segala kehidupan ini sebagai hanya semata-mata untuk Tuhan, semata-mata untuk Allah. So itu. Kalau kamu pernah menghayati kehidupan semuanya kerana Allah, cakap tu teranglah. Best. Bila susah, senyum je. Bila tak ada duit dalam poket, senyum, tak apa, Allah ada. Bila kaya, senang, senyum lagi, tak apa, Allah ada. Allah amanahkan harta ni sedekah pada orang. Itu kehidupan tasawuf dan sufi. So siapa nak jadi macam tu? Berlebih bagi. Berlebih bagi, tak apa. Itu kehidupan orang-orang yang menghayati Islam sepenuhnya. Itu bagus. Baik. Kemudian cara penyebaran dari sudut perdagangan pula, Islam tersebar melalui aktiviti perdagangan. Apabila pedagang Arab, India dan China datang ke Melaka, mempunyai sifat mubalik yang mendorong mereka menyebarkan Islam. Dari Melaka, mereka juga menyebarkan Islam ke kawasan lain yang disinggahi. Sultan Alauddin Riyad Shah menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Indragiri tentang hal ehwal agama. Sampai tahap macam tu. Kemudian mungkin ada yang pelajar tanya, cikgu, kenapa pedagang Arab, India dan China yang menyebarkan Islam? Harus diingat kamu, untuk pengetahuan kamu, India dan China lah yang menerima Islam dulu sebelum tanah Melayu. Jadi orang Islam India, orang Islam China lah yang berdagang, dia datang ke Melaka, dia sebarkan Islam. Jadi jangan terkejut. India dengan China dulu yang dapat Islam. Baik, Prime Minister India sekarang is against Islam kan? Well, kita boleh kata macam itulah. Tetapi apa yang kita boleh katakan adalah ada tindakan-tindakan dia yang mungkin against Islam, tapi ada tindakan juga yang pro Islam. Kita tak tahu. Apakah niat sebenarnya? Kita orang luar, kita hanya boleh perhatikan dan kita analisa. Mungkin ada sesuatu. Itu je lah. Kan? Kita tak boleh hukum, dia ni against Islam. Kita tak tahu. Mungkin ada agenda dia. Right. Baik. Perluasan kuasa. Kesultanan Melaka menyebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa, iaitu negeri-negeri naungan dan jajahan. Hai Adam, jajahan memeluk Islam. Maknanya negeri-negeri yang duduk di bawah Melaka, yang dijajah dan duduk di bawah Melaka, perlu juga memeluk Islam seperti Melaka. Sebab apa? Sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Sebab itu Islam tersebar. Kan? Itu bagusnya. Jadi bila Islam tersebar, apakah kesan dia? Kesan penyebaran Islam, pertama sekali, Melaka telah menjadi tumpuan ulama, di mana Melaka menjadi tumpuan utama ulama dan pendakwah. Malah Sultan Melaka menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan. Penaung ni maknanya
Sultan Melaka menjadi, kita katakan, sebagai orang yang membenarkan dan menjadi orang kata apa, penggalak kepada aktiviti dakwah dan perbincangan. Habis pukul apa? 11.30. Ngantuk lah tu. Tak apa, relax je. Okay. Kemudian tempat pembelajaran. Okay. Madrasah, masjid, surau jadi tempat belajar Quran dan ilmu tasawuf semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Kemudian pemerintahan dan pentadbiran pula, kalau kita lihat kesan penyebaran Islam, ada perubahan dari segi pemerintahan dan pentadbiran, di mana kita lihat dua hukum ni, dua undang-undang, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka telah digubal berlandaskan undang-undang Islam. Dan apakah tugas ulama? Ulama memang memainkan peranan penting dalam hal pentadbiran. Jawatan mufti dan qadi diwujudkan untuk kelicinan pengurusan agama Islam. Mufti dan qadi pun diwujudkan. Itu kesan penyebaran Islam di Melaka. Dan dari satu sudut, kesan penyebaran Islam kita lihat dari sudut persuratan, di mana pengaruh Islam terdapat dalam pelbagai karya saduran sastra dari Arab dan Parsi. Contohnya apa? Contohnya Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan Hikayat Amir Hamzah. Ada banyak unsur-unsur Islam. Dan kita lihat berlaku perkembangan tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Tulisan Jawi kan diambil daripada huruf-huruf Arab kan. Jadi itu perkembangan tulisan Jawi. Sebab apa? Pengaruh Islam. Dan bahasa Melayu telah menjadi bahasa persuratan dan bahasa penulisan. Itu bagusnya. Jadi kepentingan dia, Kesultanan Melayu Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang unggul di alam Melayu. Malah agama Islam telah berkembang secara meluas di alam Melayu dan Islam telah menjadi budaya hidup masyarakat alam Melayu. Itu kesan daripada penyebaran agama Islam di Melaka. Bagus. Terbaik ni. Alright. Baik. Melaka sebagai pusat perdagangan. Well, kita tahu bahawa Pelabuhan Melaka memang menjadi pusat perdagangan yang penting dalam mengendalikan perdagangan antarabangsa. Iaitu Pelabuhan Melaka berfungsi sebagai apa tahu? Pelabuhan entry port, iaitu pelabuhan yang ada import, ada ekspor. Import, ekspor. Yang kumpulkan barangan dari alam Melayu. Kemudian juga Melaka menjadi pusat pengedaran barangan dari timur dan barat datang ke alam Melayu, kumpulkan di Melaka. So semua orang di alam Melayu akan datang ke Melaka. So pusat pengedaran barangan. Punyalah hebat Melaka. So perkembangan kegiatan perdagangan telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Gemilangnya. Dan kalau kita lihat, kenapa Melaka boleh menjadi pusat perdagangan antarabangsa? Why? Banyak sebab. Kalau kita lihat di sini ada lebih kurang 4 sebab. Iaitu kalau kita lihat yang pertama, kedudukan yang strategik. Macam cikgu tunjukkan pada kelas sebelum ni kan, minggu lepas, iaitu kedudukan Melaka yang strategik di antara India dan China. Melaka terletak di laluan perdagangan antara India dengan China. Jadi kedudukan strategik ini di Selat Melaka ni menyebabkan Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Dan Melaka juga sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan, di mana Melaka muncul sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Barang yang dikumpulkan dan diedarkan itu apa? Termasuklah ada timah, ada emas, ada kapur barus, ada hasil hutan dan rempah ratus. Barangan ini dapat daripada mana? Barang ini diperoleh daripada negeri-negeri naungan dan jajahan Melaka yang ada di sekitar alam Melayu. Semua hantar ke Melaka. So pusat pengumpulan Melaka tu. Dan barangan luar yang dibawa masuk ke Melaka termasuklah
benang emas, kain pelikat, batu delima, tembikar, wangian, dan bahan makanan. So, kepelbagaian barang dagangan ini membuktikan Pelabuhan Melaka sebagai emporium yang maju. Tahu emporium? Emporium ni sebenarnya macam shopping mall lah. Pelabuhan Melaka tu jadi macam shopping mall yang sangat maju. Macam-macam barang ada. Okay, itu hebatnya Melaka. Kemudian Melaka dikunjungi pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Okay. Pedagang dari luar alam Melayu yang paling ramai mengunjungi Pelabuhan Melaka ialah pedagang Arab, Cina dan Gujarat. Gujarat ni sebenarnya India. Pelabuhan Gujarat India. Manakala pedagang Pasai dan juga Jawa merupakan pedagang yang paling ramai dari alam Melayu. Pelabuhan Melaka juga dikunjungi oleh pedagang dari luar lah, seperti Brunei, Pegu, Parsi, Turki, Mesir, Luzon, Ceylon, Burma, Kemboja, Champa dan Annam. Banyak lagi. Tapi yang utama Arab, Cina, Gujarat, kemudian Pasai dan Jawa. Okay. Dan Melaka sebagai pusat perkapalan di mana Pelabuhan Melaka dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan kapal kecil. Kapal besar tu contohnya seperti Jong dan Bahtera. Manakala kapal kecil pula terdiri daripada penjajab, sagur, payar, baluk, lancang, kakap dan balang. Punyalah banyak macam-macam jenis. Okey, macam-macam jenis kapal yang ada di Melaka. Okey. Mungkin kita boleh lihat sedikit maklumat berkaitan dengan mungkin kita boleh lihat sedikit tentang berkaitan dengan kapal kapal mendam berahi. Cikgu ada maklumat tahu tentang kapal mendam berahi ni. Mendam berahi. Kapal ini adalah kapal yang utama di Melaka. Alright, jom kita tengok sikit tentang kapal mendam berahi. Alamak, tak boleh nampak pula, kecil sangat. Baik. Kejap, boleh nampak ke ni? Baik. Cikgu sharekan. Alright. Apa yang cikgu nampak? Hebatnya kapal yang dibuat oleh Melaka. Inilah dia. Kapal mendam berahi. Kapal ini sebenarnya lebih besar daripada kapal-kapal daripada Portugis dan kapal-kapal daripada negara-negara lain. Malah kalau kita lihat di sini, di sebelah kiri dan kanan ni, sebelah kiri ni ada lebih kurang 50 pendayung dan sebelah kanan ada 50 dayung. Dan dayung tu pula, setiap dayung ni yang kecil-kecil, yang panjang-panjang ni, dayung tu dipegang oleh 2 orang. Dan lebih. Bayangkanlah. Berapa ramai ada dalam ni. Dan ianya sangat besar dan kapal ini adalah kapal yang dimiliki oleh Hang Tuah. Hasil yang dikurniakan oleh Sultan kepada Hang Tuah. Dan kapal ini kapal paling besar pada zaman tu ya. Kapal paling besar. So inilah dia kapal mendam berahi. Dia tak pakai enjin sebab zaman dulu mana ada enjin. Kau ni kan. Zaman dulu mana ada enjin. Zaman dulu pakai manual lah, manual. Zaman dulu memang pakai manual dan pakai angin. Pakai layar angin tu lah. Tu dikatakan sebagai pusat perkapalan. Baik.
Kemudian bagaimana pengurusan perdagangan? Okey, kalau kita lihat bagaimana perdagangan dengan banyak para pedagang ni boleh dijalankan dengan lancar dan teratur. Okey, so kalau kita lihat faktor kegiatan perdagangan berjalan lancar macam mana? Sebab ada 5 sebab, iaitu pengurusan perdagangan yang cekap oleh Syah Bandar. Syah Bandar ni adalah pengurus pelabuhan. Kalau kamu tak tahu, mungkin kita boleh tulis kat sini. Syah Bandar bermaksud pengurus pelabuhan. Pengurus pelabuhan. Okey. Kemudian juga ada cukai perdagangan. Cukainya rendah. Okey. Cukainya rendah. Kemudian gunakan sistem tukar barang ataupun sistem barter dan juga menggunakan mata wang. Selain daripada itu, ada juga peranan orang laut dan juga terdapat pelbagai kemudahan yang terdapat di Pelabuhan Melaka. So kita lihat satu-satu. Syah Bandar. Syah Bandar macam cikgu cakap tadi adalah pengurus pelabuhan. So beliau ni adalah pegawai yang mahir dan berpengalaman, mampu menguruskan pelabuhan dengan teratur dan cekap. Dan urusan perdagangan dikendalikan oleh Syah Bandar yang memainkan peranan penting dalam menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entry port, iaitu pelabuhan import dan ekspor. Dan apakah tugas Syah Bandar? Lihat tugas Syah Bandar yang pertama, urus pasar dan gudang. Jaga kebajikan serta keselamatan pedagang. Kemudian memeriksa alat timbangan, sukat dan mata wang supaya apa? Tidak berlaku kesilapan. Menjadi hakim di pelabuhan. Kalau ada pergaduhan ke pertikaian ke perbalahan, Syah Bandar jadi hakimnya. Kemudian menguruskan cukai dan juga menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Dia yang kenakan kuat kuasa peraturan ini, kapal macam mana, keluar masuk kapal macam mana, keluar siapa dulu, masuk siapa dulu. So dia yang kuat-kuasakan peraturan ini. Itu tugas-tugas Syah Bandar. Hebat tak hebat lah. Okay. Dan antara lain pula faktor kegiatan perdagangan berjalan lancar iaitu cukai perdagangan dan mata wang. So kalau kita lihat pengurusan cukai barangan di pelabuhan Melaka adalah cekap dan sistematik, iaitu pengurusan cukai pelabuhan yang cukai dia rendah. So ini menarik minat pedagang lah untuk ke Melaka. Kutipan cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga di pelabuhan. Ini yang menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Terdapat 2 jenis cukai yang dikenakan. Ini kamu kena ingat sebab selalu keluar dalam peperiksaan, iaitu 2 jenis cukai, iaitu cukai rasmi, iaitu cukai import yang dikenal sebagai panduan. So kadarnya berbeza-beza kadarnya berbeza-beza mengikut tempat asal pedagang itulah. Okey. Manakala kedua, cukai tidak rasmi, iaitu cukainya dalam bentuk hadiah. Ini dikenakan kepada pedagang dari China dan Jepun. Mereka hanya dikehendaki berikan hadiah yang nilainya sama dengan cukai 5%. Nampak cukai rasmi dan cukai tak rasmi. Dan di Melaka juga, kalau kita lihat, urusan jual beli menggunakan 2 cara, iaitu pertukaran barangan ataupun dipanggil sistem barter. Dan satu lagi menggunakan, of course gunakan mata wang lah. Gunakan mata wang. Dan perdagangan tukar barang berlaku antara barangan dari China dan Alam Melayu dengan barangan dari Barat dan India. So urusan jual beli ini bertambah lancar bila gunakan mata wang. Dan pada peringkat awal, diorang pakai mata wang apa? Diorang ada duit kertas ke? Tak. Pada peringkat awal, tukaran nilaian, maknanya yang gunakan mata wang adalah seperti jongkong-jongkong timah, serbuk emas, kulit siput, kori digunakan. Bayangkanlah. Dan mata wang timah yang digunakan dikenal sebagai kalains, dan di mata wang timah tu biasanya ada tertulis nama Sultan Melaka. Nama Sultan Melaka yang memerintah ada tertera pada kepingan timah ini.
Dan ada juga mata wang emas dan mata wang perak. Malah mata wang dari Pasai, Hormuz dan Cambai juga digunakan. So maknanya banyak mata wang digunakan dalam urusan jual beli di Pelabuhan Melaka lah. Itu antara yang kita kena faham. Ya. So kita lihat inilah dia. Jenis cukai. Cukai rasmi, cukai tak rasmi. Cukai rasmi, kalau pedagang daripada Arab, India, Ceylon, Siam, Pegu kena bayar 6%. Pedagang alam Melayu kena bayar 3%. Dan bahkan bahan makanan seperti beras tak kena cukai. Itu maknanya begitu memahami ya. Sebab kita tahu bahawa beras adalah makanan ruji alam Melayu ya. Kemudian cukai tidak rasmi adalah untuk pedagang dari China dan Jepun dengan kadar cukainya 5%. Dan ianya dalam bentuk hadiah. Macam-macam dia orang buat untuk menjelaskan cukai. Bagus sebenarnya. Okay. Dan faktor kegiatan perdagangan berjalan lancar seterusnya iaitu adanya orang laut dan kemudahan pelabuhan. Di mana kita lihat orang laut adalah orang-orang yang memang kita kata memang hidup dengan laut lah. Dan orang laut ni katanya adalah keturunan Banjar pun ada keturunan Bajau pun ada, macam-macam. Dan dipanggil orang laut kerana mereka memang banyak tinggal di tepi laut lah. So orang laut ni memberikan taat setia kepada raja. Mereka lah memegang peranan yang penting dalam mengekalkan kestabilan kerajaan. Mereka memastikan urusan perdagangan dapat dijalankan tanpa gangguan. Sebab mereka ni merupakan pelayar dan penunjuk arah yang cekap kepada pedagang yang berdagang di Melaka. So mereka boleh tunjukkan, okey ini jalan ke Melaka. Okey. Kalau ada orang laut, siapa yang lawan pirates? Okey. Kalau yang lawan pirates ialah tentera lah, angkatan tentera laut. Kan? Dan orang laut juga nampak, orang laut juga berperanan sebagai tentera. Orang laut lah sebenarnya yang tentera juga. Untuk menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka. So ini orang laut ya, berperanan sebagai tentera. Itu salah satu sebab kenapa perdagangan berjalan lancar di Melaka. Ada orang laut yang menjaga keselamatan pedagang. So so orang laut akan rasa macam pedagang akan rasa macam rasa selamat sebab orang laut ni sebagai tentera juga. Yes. Okay. Sekarang masih ada pirate ke? Yes, masih ada lagi. Tapi pirate sekarang hebatlah. Dia guna boat, dia guna kapal besar, kemudian dia pakai senjata, machine gun, pistol. Ada lagi. Okay, time British masuk, orang laut buat apa? Okay. Semasa British masuk, sebenarnya British masuk sebagai pedagang. Pada awalnya British masuk sebagai pedagang. So kita tak pernah terfikir pun British masuk berdagang. Tapi pada akhirnya British berjaya rupa-rupanya menakluki negara kita. Baik, soalan itu kalau kamu tanya time British masuk orang laut buat apa? Time British masuk itu kamu akan belajar semasa tingkatan 3 nanti. Tingkatan 3 nanti kita akan lihat macam mana British boleh masuk. Kan? Dia tak ada lagi British masuk, kami masuk nak menjajah negara. Tak ada. British masuk mula datang dengan apa? Kami nak berdagang. Kami nak jual ni. Kami nak membeli biji timah. Kami nak membeli emas. Kami nak beli. Dan orang Melayu kan kata, beli. Silalah. Tapi rupa-rupanya, so tunggu form 3 nanti. Siap ada video lagi. Best. Right. Sejarah mana yang tak best? Sebenarnya sejarah best kot. Kan? Baik. Kemudian di Melaka ada kemudahan pelabuhan seperti pelabuhan di Melaka dilengkapi dengan kalau cikgu mengajar. Alah tak ada bezanya. Cikgu mengajar ke cikgu sekolah kamu mengajar sama je. Sama je semua best. Okey. Baik. Kemudahan pelabuhan.
Pelabuhan di Melaka dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang menarik minat para pedagang. So, kemudahan yang disediakan seperti berikut. Ada gudang tempat simpan barang, ada kemudahan pengangkutan, ada kemudahan bekalan makanan dan minuman, kemudian khidmat membaiki kapal, ada repair tu, ada khidmat membaiki kapal tu, ada dia punya workshop. Kapal rosak, tayar pancit ke tukar, rantai lucut ke tukar, kan? Jadi bagus ada khidmat membaiki kapal ni, kan? Kan? Kemudian break tak makan ke, kan? Jadi ada khidmat membaiki kapal. Okey. Jadi kapal kapal ada tayar ke? Lagi mau tanya ke? Okey. Baik. Okey, so kemudian ada tempat penginapan. Oh, ada ni ada chalet chalet hotel Melaka tu. Ada tempat penginapan, ada hotel tu. Okey. Kalau break tak makan, bagilah makan. Alright. Kaisar Raja yang tahu dia bagi makan apa. Break makan apa Break makan hati. Yeah. Break makan hati. 7 hari mencintaiku. Jahanam. Tak payah tengok. Okay. Baik. Syah Bandar yang menjaga kebajikan pedagang. Kemudian ada kemudahan tempat beribadat. Ya Allah, bagusnya lah kemudahan pelabuhan ini. Jadi, kejayaan Kesultanan Melayu Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka membolehkan Kesultanan ini muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul. Dan Kesultanan Melaka lah berjaya meneruskan tradisi Kerajaan Alam Melayu sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Hebat tak hebat lah. Okay. Okay. So, yang di bawah ni ada sikit info tentang orang laut, iaitu pendukung utama Kerajaan Kesultanan Melaka. Selepas jatuhnya Melaka, orang laut tetap setia dengan Sultan Mahmud Shah. Mereka bantu Sultan mendirikan Kesultanan Johor Riau. Alright. Itu tentang bagaimana kejayaan dan kelancaran perdagangan di Melaka. Selain daripada itu, kita lihat Melaka juga banyak buat hubungan luar. Iaitu, kalau ingat hubungan luar merujuk kepada apa tahu? Ada dua, iaitu hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan diplomatik maknanya hubungan antara kerajaan Melayu Melaka dengan kerajaan-kerajaan lain. Itu diplomatik. Ya. So, Kesultanan Melaka menjalin hubungan dengan kerajaan alam Melayu seperti Pasai, Demak, Majapahit dan Makassar. Selain itu, hubungan luar berlaku dengan kerajaan luar alam Melayu seperti China, Ryukyu. Diplomatik ni maknanya hubungan antara kerajaan dengan kerajaan. Maknanya mereka menjalin hubungan persetujuan untuk bekerja sama di peringkat kerajaan. Di peringkat kerajaan. So kerajaan Melaka juga ada buat hubungan dengan China, Ryukyu. Ryukyu ni sebenarnya sekarang ni dipanggil Jepun. Ya, Ryukyu sekarang ni dipanggil Jepun. Juga Siam, Mesir, Parsi, Turki dan juga Pegu. Apa yang kenapa? Okey. Baik. So, hubungan ini menyebabkan Kesultanan Melaka dapat menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan serta dapat mengekalkan penguasaannya terhadap perdagangan di Selat Melaka. Ryukyu kena panggil Jepun sebab Ryukyu tu adalah sebuah kerajaan kecil. Okey. Sekarang ni dipanggil keseluruhan kawasan kerajaan Ryukyu tu dipanggil Jepun. Samalah macam sekarang ni. Okey, kita panggil Kesultanan Melaka. So sekarang Melaka dulu Melaka, sekarang ni apa? Malaysia. Macam tu lah. Kan? Sama je macam tu. Okey. Baik. So hubungan Kesultanan Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu seperti hubungan dengan Pasai. Pasai hubungan berlaku berdasarkan persamaan taraf. Maknanya Melaka dengan Pasai dia sama level. Dan hubungan diplomatik ini terjalin melalui perkahwinan. Berkahwin. Sultan Melaka berkahwin dengan
puteri kerajaan Pasai iaitu Puteri Ratna Kaumala Maai. Hubungan juga berlaku atas dasar berkongsi pendapat dan perbincangan berkaitan agama Islam. Hubungan inilah dengan Pasai inilah telah membantu kemunculan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Baik, satu lagi kerajaan iaitu kerajaan Demak di mana hubungan berlaku berdasarkan kepentingan bersama dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Sebab kerajaan Demak membekalkan beras, bahan makanan, rempah ratus dan tentera kepada Melaka. Dan hubungan ini penting untuk menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. Kerajaan Demak yang supply beras, bahan makanan, rempah dan juga tentera kepada Melaka. Ini hubungan kepentingan bersama dan perdagangan. Makassar. Hubungan terjalin apabila Melaka menghantar utusan persahabatan ke Makassar. Makassar ni sebenarnya di kawasan Indonesia sana. Dan hubungan ini berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan kesenian. Dan hubungan ini semakin rapat dengan kerajaan Makassar apabila kerajaan Makassar menghadiahi budak raja kepada Sultan Melaka. Budak raja ni sebenarnya adalah kira kata pembantu kepada Sultan Melaka. Dan Majapahit pula, hubungan terjalin apabila pemerintah Melaka berkahwin dengan Puteri Majapahit. Maknanya Sultan Melaka kahwin dengan Puteri Majapahit. So hubungan ini dapat mengukuhkan lagi persahabatan dengan Majapahit, dan hasil hubungan ini wilayah Melaka menjadi semakin luas dan tiada lagi ancaman daripada Majapahit. Bagus Melaka, strategik. Buat hubungan, so tidak ada musuh. Nampak? Alright. Okay, jangan lupa kalau ada soalan apa-apa terus tanya Terus tanya dalam group chat. Jangan diam je. Yes, Adlan. Baik. Hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar alam Melayu. Dengar cerita Thailand tak pernah kena jajah? Memanglah. Thailand tak pernah kena jajah sampai sekarang. Okay, itu fakta dia. Why? Sebab banyak sebab. Okay, banyak sebab. Itu belajar topik apa? Tak. Topik apa? Topik ni lah Melaka lah. Kenapa? Okay. Thailand tak pernah kena jajah sebab Thailand adalah negara yang selalunya bekerja sama dengan penjajah. Dah tertinggal. Okay, kita belajar topik Melaka, bab 5, Kesultanan Melaka. Mana kau pergi Adam? Tertidur okay. Baik, hubungan Kesultanan Melayu Melaka tak disconnect. Okay, hubungan Kesultanan Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu. Bagaimana Melaka melakukan hubungan dengan Kerajaan Alam Melayu di luar Alam Melayu, iaitu seperti China. Melaka menjalin hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan. Diplomatik, persahabatan dan perdagangan. Dengan China berikutan kunjungan utusan yang diketuai oleh Ying Qing dan Laksmana Zhenghe pada 1403 dan 1405. China hantar ke Melaka dan Maharaja China mengurniakan payung kuning, cap moho dan sepersalinan pakaian. Sebagai tanda apa? Pengiktirafan kepada Sultan Melaka. Jadi, Melaka telah mendapat naungan dan perlindungan daripada kerajaan China. See? Dan pengiktirafan dan perlindungan daripada China telah dapat mengelakkan Melaka daripada ancaman Siam. So Siam tak berani nak menakluk Melaka. Sebab apa? Backup Melaka ialah kerajaan China yang lebih besar. Jadi namun Melaka sebenarnya mahu situasi menang-menang lah dengan Siam untuk mengekalkan kedaulatannya. Baik, ada cerita di mana, kamu tahu tak, rakyat Cina, diceritakan bahawa rakyat Cina tak pernah tengok muka Maharaja Cina. Tapi
orang Melayu, utusan Melayu, yang pergi ke negara China lah yang dapat melihat wajah sebenar Maharaja China. Satu ketika pedagang-pedagang Melayu ni pergi ke menghadap Maharaja China, dan mereka dihidangkan dengan makanan iaitu sayur kangkung. Orang Cina makan sayur kangkung pakai chopstick. So dia tolak macam tu. So dia makan tunduk. Tapi orang Melayu tak makan pakai chopstick. Dia makan pakai tangan. So orang Melayu pun ambil lah sayur kangkung tu dan dia makan begitu. So bila dia makan begitu, nampaklah Maharaja Cina lalu. Oh ni ke Maharaja Cina? Oh. Jadi orang Melayu lah yang dapat melihat muka orang Maharaja Cina. Yes, betul. Sebab orang Melayu tak makan pakai chopstick. So makan pakai tangan. So dia makan kangkung. So makan kangkung dia makan kangkung macam tu. So nampak Maharaja Cina. Nampaklah. Pedagang-pedagang Melayu nampak. Oh, inilah dia rupa Maharaja Cina. Macam mana dia kenal? Sudah tentulah Maharaja Cina dia pakai something pakaian yang menunjukkan dia Maharaja kan. Maharaja Cina kan berbeza. Maharaja Cina lalu. Lalu depan tu. Alright. Baik. Ryukyu. Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Ryukyu, iaitu sekarang ni Jepun. Sultan Mansur Shah berutus surat dengan kerajaan Ryukyu berkaitan pernah mengadulah tingkah laku pedagang-pedagang Ryukyu ni yang banyak melanggar undang-undang di Melaka. Mengadu. Jadi hubungan ini telah membantu meningkatkan lagi perdagangan dengan Melaka. Bayangkanlah, boleh mengadu dengan kerajaan Ryukyu tentang perangai pedagang-pedagangnya yang tak semenggah tu. Okay. Kemudian kerajaan Siam. Melaka sendiri pernah diancam Siam semasa pemerintahan Parameswara dan Sultan Muzaffar Shah. Dan Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Siam. Nizam Melaka tetap juga menjalankan hubungan diplomatik dan perdagangan. Lalu Melaka menghantar utusan ke Siam yang diketuai oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putra. So melalui hubungan ini, Siam telah membekalkan kayu jati, beras dan bahan makanan kepada Melaka. Dan ini menyebabkan keselamatan Melaka terjamin. Sebab Siam tidak serang Melaka lagi. Bagus. Maknanya apa? Maknanya kita boleh ambil pengajaran di sini apa? Kalau kamu ada musuh, jangan bermusuh dengan musuh kamu. Pergi berkawan dengan musuh kamu. Dan kamu lihat akan berubah menjadi sahabat baik. Ini pengajaran dia. Bukannya ada musuh kita nak bermusuh lagi, tak. Ada musuh, pergi berkawan dengan dia lagi. Boleh buat? Kalau boleh buat, hebatlah. Kalau boleh buat, memang hebat. Kerajaan lain, kalau kita lihat Melaka, Melaka menjalin hubungan perdagangan dengan Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel dan juga Bengal. Ini kebanyakan negeri-negeri di sebelah India. Melaka juga menjalinkan hubungan dengan Mesir, Parsi, Turki dan Arab. Kesannya, yes, betul Adam Mikael. Keep your friend close, but keep your enemy closer. Boleh buat ke Fariba? Boleh buat ke Adlina, Dalia, Dian Dalila boleh buat? Kalau boleh buat, cikgu memang respect korang. Okay. Baik. So kesannya Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam yang ulung di alam Melayu. Hebat Melaka. Namun sesuatu yang bermula pasti akan berakhir. Bagaimana pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka ni? Portugis telah menyebabkan kegemilangan Kesultanan Melaka berakhir. Sebab pada 1511 Portugis telah menyerang dan menakluk Melaka. Jahanam. Kesultanan Melaka telah menggunakan beberapa strategi untuk menghadapi serangan Portugis. Walaupun terpaksa berundur, pemerintah Kesultanan Melaka
terus berjuang untuk mengembalikan kedaulatannya. Namun sebenarnya ada faktor dalaman. Ada faktor dalaman. Kita lihat. Faktor dalaman dia masalah kepimpinan. Politik tak stabil. Sebab apa? Kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar dalam pemerintahan dan pentadbiran. Lihat apa dia buat? Ada amalan pilih kasih. Ni tak nak ni. Pilih kasih, rasuah, penyelewengan dalam pentadbiran. Allah. Kemudian bergaduh sesama sendiri, perbalahan sesama sendiri dalam kalangan pembesar. Ini puncanya. Penyelewengan tu apa? Maknanya menyalahgunakan kuasa dalam pentadbiran. Ini punca dia. Pilih kasih ni maknanya pilih orang kata apa, orang-orang tertentu sahaja. Apa hamba? Penyelewengan tu maksudnya adalah menyalahgunakan kuasa para pembesar. Para pembesar menyalahgunakan kuasa dalam pentadbiran. Okey. Apa bendanya Adam Mikail ni? Sekarang hamba tuduh benda ni. Soalan kau benda. Okey. Itu masalah kepimpinan. Kemudian satu lagi masalah perpaduan. So persaingan kuasa antara pembesar Melaka menyebabkan perpecahan berlaku. Askar upahan pula dari luar tidak taat setia kepada Melaka. Dan rakyat pula tidak bersatu padu. Masalah kepimpinan, masalah perpaduan, inilah punca utama kepada kekalahan kerajaan Melayu Melaka. Jadi kita harus kita kata harus sedar tentang perkara ini supaya kita tidak berlaku lagi perkara begini. Mungkin cikgu boleh sharekan satu video berkaitan kejatuhan Melaka ni. Nak tengok? Kau nak tengok tak? Kalau kau nak tengok, jom. Kalau tak nak tengok, jom juga. Tengoklah jawabnya. Boleh? Boleh tak? Okey, jom kita tengok bagaimana sebenarnya apa cerita masalah perpaduan, masalah apa semua ni. Jom. Pada 24 Ogos 1511, kota Melaka ditawan sepenuhnya oleh Portugis. Sultan Mahmud Shah, kerabat dan sebahagian tentera berundur ke muara Sungai Muar dan membina kubu pertahanan pertama yang dikenali sebagai Kubu Bentayan. Salah satu faktor kejatuhan Melaka adalah berpunca daripada beberapa siri pengkhianatan. Setelah beberapa minggu diserang tentera Portugis, Melaka tidak juga rebah. Ini membuatkan Portugis mula menyusun strategi baru untuk mengenal pasti kelemahan Melaka dari dalam. Maka, berlakulah pembelotan. Dari sudut geografi, Melaka pada waktu itu mempunyai beberapa kubu pertahanan strategik yang dilengkapi sejumlah 3,000 buah meriam pelbagai saiz. Jambatan kota yang merupakan kunci utama kota Melaka akhirnya dapat ditembusi pada hari ke-34. Kemudian tentera Portugis mula mara ke Masjid Agung dan bermulalah 10 hari kemusnahan Melaka. Siapa pengkhianat? Siapa yang jadi tali barut? Apa motif mereka? Raja Mendelia. Raja Mendelia merupakan Datuk Syah Bandar Melaka yang berketurunan Keling Peranakan.
Beliau berperanan menjaga pintu pelabuhan bagi pedagang-pedagang keluar masuk ke Melaka. Beliau adalah dalang fitnah dan konspirasi untuk menjatuhkan Bendahara Tun Mutahir. Akibat daripada itu, Bendahara Tun Mutahir dibunuh kerana difitnah merancang untuk merampas kuasa Sultan. Pada waktu serangan, Raja Mendelia bertugas di kawasan pendaratan Portugis di Pelabuhan Melaka. Beliau berkemungkinan membuka pintu pelabuhan bagi Portugis untuk menyerang Upih. Sikitol. Sikitol penambah lauk juga berketurunan Keling Peranakan. Merupakan orang suruhan Raja Mendelia untuk mendapatkan maklumat di lapangan. Beliau dipercayai oleh Portugis sebagai orang perantara kerana pada waktu itu, saudagar Arab dan Melayu tidak mahu memberikan kerjasama memberi maklumat. Beliau bijak mengapi-apikan Portugis dan Raja Mendelia dalam pakatan menjatuhkan bendahara. Sikitol dipercayai berpakat bersama Raja Mendelia membuka pintu pelabuhan supaya tentera Portugis mendarat dan seterusnya menyerang Melaka. Utimu Raja. Gunting dalam lipatan. Utimu Raja merupakan bangsawan dan saudagar berketurunan Jawa yang paling berpengaruh di kota Melaka. Pusat perniagaan beliau terletak di Upih. Beliau juga mempunyai hamba dan orang suruhan sejumlah 6,000 orang. Ketika serangan Portugis, Sultan Melaka mengharapkan orang suruhan Utimu Raja membantu dan turut serta dalam peperangan. Namun beliau belot dan lebih awal lagi meminta perlindungan dari Portugis supaya kawasan perniagaan beliau tidak diganggu. Maka bantuan orang-orang Jawa tidak dapat digemblengkan di saat-saat getir peperangan. Selepas Melaka dibenam, Utimu Raja dilantik sebagai wakil Saki-Baki umat Islam yang masih menetap di Melaka. Naina Cetu. Naina Cetu adalah saudagar India yang bersahabat rapat dengan Rui Araujo, salah seorang utusan Raja Portugis yang ditawan oleh Sultan Melaka. Beliau bebas keluar masuk Istana Melaka atas urusan pinjaman perniagaan. Beliau menjadi mata dan telinga Alfonso de Albuquerque untuk merisik strategi pertahanan tentera Sultan Mahmud. Maklumat serangan hendap ke atas kapal-kapal Portugis dapat dimaklumkan awal kepada Albuquerque. Seterusnya, kapal-kapal Portugis selamat dan terus mara ke jambatan kota. Ramai yang beranggapan orang-orang Melayu sendiri yang membelot untuk menjatuhkan Melaka. Raja Mendelia dan Sikitol bukan Melayu. Utimu Raja bukan juga Melayu. Apalagi Naina Cetu. Adakah benar Melayu itu Isu panas adakah benar orang Melayu membelot menyebabkan kekalahan Melaka? Tidak. Okey. So kalau kita lihat di sini bahawa terbukti adanya konspirasi untuk menjatuhkan Melaka. Okey. Tu masalah kepimpinan dan perpaduan lah tu. Right. So kita lihat serangan Portugis. Portugis datang ke alam Melayu sebenarnya untuk apa sebenarnya? Portugis datang untuk mencapai matlamat kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Ini tertulis dalam dia punya buku dia tahu, iaitu dia punya arahan, iaitu Gold, Gospel and Glory. Okay, Gold, Gospel and Glory. Gold maknanya kekayaan. Gospel adalah agama. Okay, Gospel ni merujuk kepada church yang kecil-kecil ya. Dan Glory kemasyhuran.
So Portugis sebenarnya ingin, yes, triple G. Okay. Okay, 3G lah, senang cerita, 3G lah. Okay. So Portugis ingin mengawal perdagangan rempah, sebarkan agama Kristian dan hapuskan penguasaan pedagang Islam. So sebenarnya pada awalnya Melaka mula menjalin hubungan dengan Portugis bila rombongannya yang diketuai oleh Lopez de Sequeira tiba di Melaka pada 11 September 1509. Namun kegagalan rundingan menyebabkan tentera Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dalam video tu dia sebut Alfonso de Albuquerque kan. Tapi cikgu dah check, sebenarnya orang kata sebutan dia adalah Alfonso de Albuquerque. Okay. Alfonso de Albuquerque. Ni ada yang kata Alfonso de Albuquerque lah, Alfonso de Albuquerque lah, ada yang kata Alfonso di ibu kaki, lantak. Okay. So kegagalan rundingan ini menyebabkan tentera Portugis di bawah pimpinan Alfonso telah menyerang Melaka dan serangan berlaku sebanyak 3 kali, iaitu pada 25 Julai, 10 Ogos dan 24 Ogos 1511. So sebenarnya 3 kali barulah dapat dikalahkan. Dan strategi Melaka menghadapi serangan Portugis. Okay. Pada awalnya kepimpinan Kesultanan Melaka ni telah melaksanakan pelbagai ikhtiar untuk pertahankan maruah dan kedaulatan Melaka. Dan askar Melaka telah menunjukkan semangat kepewiraan yang tinggi semasa berlawan dengan tentera Portugis. Okay. Antaranya kalau kita lihat pertahanan maruah dan kedaulatan Melaka menggunakan cara diplomasi, ada strategi, ada pertahanan dan ada pertempuran kalau kita lihat. Okay. So strategi Melaka menghadapi serangan Portugis adalah menggunakan lancaran, okay, dan perahu berapi. Maknanya lancaran ni kapal-kapal kecil ataupun sampan-sampan kecil. Kemudian memperteguhkan pertahanan Melaka, okay, di kawasan pantai dengan kayu kayan dan pelbagai jenis meriam serta peti-peti berisi serbuk peluru. Maknanya zaman dulu Melaka dah ada senjata-senjata yang meriam pun semua dan juga senapang. Senapang tu dipanggil istinggar. Okay. Kemudian melepaskan tembakan meriam secara bertalu-talu dari pantai. Gunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Maknanya serangan demi serangan dilakukan. Namun akhirnya kalah jugalah. Okay, selepas 44 hari kalah. Okay, kalah. Dan dari Melaka tu Sultan Mahmud Shah, okay, kita tahu Sultan yang terakhir ni telah berundur lari ke beberapa wilayah naungan serta jajahan dia, namun akhirnya baginda tinggal dan menetap di Bentan, iaitu di kawasan Kepulauan Indonesia. So di antara tahun 1515 hingga 1519, Sultan Mahmud Shah, okay, cuba lagi untuk serang sebanyak 3 kali nak dapatkan sebelum Melaka, tapi gagal. Okay. Dan pada 1526, okay, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah pula di Bentan telah dimusnahkan oleh Portugis. Dan akhirnya Sultan Mahmud Shah pun berundur ke Kampar dan Mangkat, iaitu meninggal dunia di sana. So bermakna daripada Melaka dia lari ke Pagoh, kemudian dia lari ke Bentan. Daripada sini beberapa kali buat serangan pergi ke Melaka, namun gagal, dan pada akhirnya Portugis pula yang menyerang Sultan Mahmud di Bentan. Okay. Dan Kesultanan Melaka yang berpusat di Melaka berakhir pada 24 Ogos 1511, dan legasi ataupun penerusan kegemilangan Kesultanan Melaka diwarisi dan diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Okey. Okey. Jadi kesimpulannya bahawa apa? Perpecahan boleh mengancam perpaduan dan keamanan negara. So kita mesti bersatu padulah untuk mengekalkan kestabilan politik dan mempertahankan kedaulatan negara. Maka dengan pengunduran Sultan Mahmud Shah ini, maka berakhirlah Kesultanan Melaka dan juga tamatlah bab 5 ini. Okay. Maka tamatlah bab 5 ini. Alright.
So ada apa-apa soalan nak ditanyakan? Okey, tentang bab ini, iaitu bab Kesultanan Melayu Melaka. Ada apa-apa nak tanya? Okey. Sonyap je ni. Tadi daripada 17 jadi 14 orang. Mana yang lain ni? Hai cikgu. Hai. Okey. Alright. So, baik. Satu lagi. Biasanya Melaka dikaitkan dengan siapa? Biasanya Melaka dikaitkan dengan siapa? Para mesuara lagi. Kita tak boleh lupa Melaka mesti dikaitkan dengan satu watak ini, iaitu siapa? Yes, Hang Tuah. Okey, Hang Tuah. Jadi kita mungkin boleh lihat satu video berkaitan, okey, apa yang ada kaitan dengan Hang Tuah. So korang nak tengok tak? Nak. Alright. So kalau korang nak tengok, jom kita tengok satu video, okey, berkaitan dengan okey. Sekejap okey. Jom kita tengok satu video yang mungkin sebenarnya tak berapa jelas, tapi yalah, okey, kita boleh tengoklah. Okey, memandangkan untuk mengisi hiburan lah, mengisi masa lapang. Jom kita tengok. Meriam yang berdas-das tadi. Itulah beta bersetuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pertaruhkan negara. Negara? Jikalau beta kalah, negara beta menjadi kepunyaan tuanku. Kalau tuanku kalah, negara tuanku menjadi kepunyaan beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Sabar dahulu tuanku, sabar dahulu. Kita mesti membuat surat perjanjian dahulu. Baiklah, beta bersetuju. Sila sahabat beta bagi nama saya. Silakan. Silakan. Sahabat beta bagi nama saya. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu beta hendak dengar soalan-soalannya. Baiklah tuan. Sila bersemayam. Datuk Ali Nujum, Pati, tuan. silakan. Sila Datuk Ali Nujum. Ampun tuanku. Pati hendak mengemukakan 4 soalan, tuan. 4 soalan. Yang pertama, Soalan yang pertama, kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? baiklah. Soalan yang kedua. 2 ekor anak itik yang baru menetas, tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah. Soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, tuanku. 1 banyak, tuanku. 2 sedikit-sedikit, tuanku. 3 jarang-jarang, tuanku. 4 kadang-kadang, tuanku.
Apa dia, tuanku? Baiklah, soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Siapa tahu jawapan dia? Siapa tahu jawapan dia? Soalan yang last tu. Di manakah kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Okey, di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? So, tapi kalau yang lebih hebat, kalau kamu boleh jawab empat-empat soalan tu. Okey. So, kalau kamu dapat jawab, memang hebatlah. Kan? Jawapan dia nanti kita akan bincangkan, okey, semasa kelas esok. Okey, semasa kelas esok. Okey. Okey, untuk pengumuman. Okey, pengumuman esok, okey, kelas esok kita akan bawa, okey, sepatutnya kelas esok pada sebelah petang, iaitu 3:30 petang. Tetapi oleh kerana cikgu esok ada urusan keluarga, jadi cikgu akan bawa kepada hari besok juga, iaitu sebelah malam pada pukul 10 malam juga. So, adakah kamu setuju? So, tuliskan ya atau tidak di group chat. Okay. So, kelas petang pukul 3:30 tu akan cikgu nak bawa ke sebelah malam, iaitu pukul 10 malam. Boleh atau tidak? Okay. Mak Amjad kata ya. Okay, yang lain-lain macam mana? Tak tahu. Okay. Tak besok. Cun cikgu. Alright. Lain? Yang lain-lain macam mana? Ada tak? Adelina macam mana? Okay. Sama juga waktu, pukul 10 malam. Okay. Pukul 10 malam juga. Okay. Adelina macam mana? Adelina macam mana? Okay. Ni ada Candy Crush ni. Farisha Damia macam mana? Okay. Okey je. Okay. Alright. Ons. Alright. Wan Damia. Okay kot. Okay. Anyway, pukul 10 tak ada apa-apa kan. Kalau mungkin ada keluar makan malam pun, mungkin malam makan awal kot kan. Dalam pukul 8, 8.30 makan kan. Pukul 10 sampai rumah. So, boleh makan, boleh meneruskan pembelajaran kita. Okey, harus ingat betul. Online pergi mana-mana pun boleh tengok. Ada pelajar form 3 tu, dia orang pergi shopping mall, bawa phone kot. Kemudian dia pasang earphone, dia dengar kelas online cikgu. Siap dia onkan video, okey, dia ada dekat mall. So boleh je sekarang, kat mana-mana pun boleh. Okey. Tu lebih memudahkan. Sebab apa? Besok kena masuk sebab besok kelas latihan bab ni. Okey, dan juga besok kamu akan ketahui apakah jawapan bagi 4 soalan teka-teki tadi. Kan ada 4 soalan kan? Iaitu yang pertama, sebatang kayu, okey, diraut cantik-cantik, so sama panjang, sama dia punya saiz semua. Macam mana nak kenal yang mana hujung, yang mana pangkal? Itu satu. Yang kedua, soalannya adalah, okey, 2 ekor anak itik yang baru menetas. Okey, macam mana nak tahu jantan yang mana satu betina? Soalan ketiga, 1 banyak-banyak, 2 sedikit-sedikit, 3 jarang-jarang, 4 kadang-kadang.
Dan soalan yang kelima, di manakah kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Adakah di kerisnya ke ataupun di tenaganya ke? So besok kamu boleh lihat jawapan dia. Alright. So itu je lah pada malam ini. So kamu boleh berehat, boleh tidur. Okay. So kita jumpa esok Kita jumpa esok. Alright guys. Terima kasih banyak. Okay, kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye cikgu. Bye Good night bye. cikgu. Good night. Okay. Assalam.